pertemuan ni. InsyaAllah moga-moga pertemuan kali ini memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Hari ni kita nak berbincang. InsyaAllah kita berbincang lah, sebab Ana pun tak adalah bersedia sangat. Slide pun siap tadi je, codoi. Kita berbincang macam mana kaedah untuk melaksanakan usrah dengan cara yang terbaik. InsyaAllah Ana bukanlah orang yang paling bagus kat sini, tapi insyaAllah dengan pengalaman yang ada, cuba berkongsi bersama. Semoga ia memberi manfaat lah kepada yang lain, insyaAllah. Okey, dia kalau dia bila usaha tu berkesan kepada dia, maka dia memberi satu, orang kata apa, akan kalau usaha tu memberi kesan pada dia, maknanya usrah tu berjaya lah. Dalam kita nak buat dakwah, yang pertama sekali bukan kerana bila kita dengar kewajipan buat dakwah, so kita mendengar ayat Quran kata buat dakwah ni wajib, so waktu tu kita baru nak buat dakwah. So benda yang macam ni memang itu satu juga, sama juga bila kita solat kan. Kita solat, bila kita solat sebab arahan Allah Ta'ala. Tapi hakikat bila kita dapat nikmat solat yang sebenar tu, bila kita rasa kita nak jumpa Allah Ta'ala, kerana aku sayang sangat Allah Ta'ala. Beza, kita dapat rasakan satu ketika dahulu kita solat mak ayah kita suruh. Lama-lama kita rasa kita solat tu sebab ini tanggungjawab aku terhadap Tuhan aku. Macam tu. Sampai satu peringkat kita rasa ini atas rasa aku ingin sangat jumpa. Waktu solat ni lah aku dapat berdepan dengan Allah Ta'ala. Aku baca surah Al-Fatihah kan. Kepadamu aku menyembah, padamu aku mohon pertolongan. Bila aku baca tu, aku rasa macam aku telah macam bagi tahu kat dia. Dekat orang lain aku bagi tahu, payah orang nak dengar, payah orang nak menilai, payah orang nak nilai isi hati. Tapi bila aku jumpa Allah Ta'ala, aku rasa lega sangat. Maka ini ada perbezaan. Sama juga kita buat dakwah ni, bila kita ada rasa tanggungjawab. Paling senang macam ni lah. Sahabat-sahabat, kalau kita rasa bila kita duduk dalam ahli keluarga kita background macam-macam. Mungkin ada ahli keluarga kita memang yang baik-baik, mungkin ada ahli keluarga kita yang tak baik sangat. Ada semacam kepelbagaian dalam ahli keluarga. So bila kita tengok ahli keluarga kita, kata aku nak sangat ahli keluarga aku ni masuk syurga Allah Ta'ala. So perasaan yang macam ni, cetusan yang macam ni, walaupun dia tidak tahu bahawa buat dakwah ni wajib, walaupun dia tidak tahu berkenaan ni, tapi disebabkan kasih sayang dia dengan keluarga dia, nak sangat ahli keluarga dia turut masuk syurga. So sahabat-sahabat, adik-adik, kawan-kawan semua dalam ni, bila kita buat usrah, pertama sekali usrah itu mesti nak buat kerana lahir daripada kesedaran hati. Kita tengok kawan-kawan kita, ya Allah aku kena tolong kawan-kawan aku. Kita tengok adik-adik kita, ya Allah kena tolong adik-adik aku. Ya, bila kita tengok sekeliling kita, aku nak tolong mereka ni. Kerana dulu aku pun jahil, tapi bila aku dapat benda ni, aku nak tolong mereka. Ini perasaan dari hati ini penting. Ini benda yang paling penting dalam kita bawa usrah. So kalau first kali apa-apa pun nak diminta sangat-sangat daripada ahli yang datang pada hari ni, bila kita nak buat kerja ni, pastikan dia datang daripada kehadiran hati atas kesedaran nak tolong orang lain. Itu yang pertama. So bila start dari situ, insyaAllah kita akan ke step-step lain lah. Okey, insyaAllah. Maknanya pertama sekali bila kita buat usrah ni, atas rasa tanggungjawab kita. Atas rasa tanggungjawab kita. Itu yang pertama. So pada masa yang sama, menyampaikan tanggungjawab untuk mengajak orang ke arah kebaikan, pada masa yang sama, secara tidak langsung kita sebenarnya mengubah hidup kita untuk buat kebaikan. Bila kita mengajak orang buat kebaikan, insya-Allah pada masa yang sama kita membentuk diri kita buat kebaikan. Okey, itu berkenaan niat lah, insya-Allah. Okey, kita kembali kepada slide, insya-Allah. Kita akan pada slide. Pertama sekali, kita tengok sebagai usaha menyelesaikan masalah umat yang praktik dan sunnah. Berkenaan wajib semua tu tak perlu cerita sekarang. Ada rasa semua dah tahu berkenaan kewajipan dia, sebab kita rasa ada tanggungjawab nak buat usrah. Orang tak suruh pun kita rasa nak buat. Antara sebab juga kita tengok kawan-kawan kita, tempat kita tu, kita perlu bagi didikan agama. Kawasan tempat tu kita kena hidupkan kawasan tempat kita tu. Bila tengok adik-adik kita, kawan-kawan kita yang keseronokan dia hanya asyik nak karaoke, asyik main bowling kan. Nak main bowling tu bukanlah salah. Nak main bowling, yang hidup hanya nak enjoy je. Kadang-kadang kita tengok perlu
di kawasan aku ni dihidupkan suasana. Mungkin ada tempat masing-masing dah biasa dengan tadarus. Alhamdulillah. Dulu sebelum ada tadarus tu, ada asalnya daripada kesedaran kakak-kakak, kesedaran daripada abang-abang nak buat tadarus. Kerana nak hidupkan kawasan tu dengan suasana agama. So hari ni kita nak ubah satu lagi step untuk kita buat usrah. Mengapa kita nak buat usrah? InsyaAllah kita akan ikut by slide lah, insyaAllah. Okey. Pertama sekali kita nak membentuk masyarakat kita dalam dari segi akhlak dia. Maknanya sikap dia, akhlak dia kita nak kena nak perkemaskan. Kita nak membentuk akhlak yang bagus. Termasuklah akhlak kita sendiri. Kemudian yang kedua ialah fikrah dia. Fikrah ni kefahaman dia. Kefahaman dia terhadap agama. Kita insya-Allah lah, kita ni mungkin wallahualam, kita pun tak tahu kita ni macam mana. Kita kemungkinan sebab kita ni nak buat dakwah, sebab kita ni rasa tanggungjawab terhadap agama, rasa orang perlu ambil agama ni, maka hari ni insya-Allah dari segi kefahaman kita terhadap agama tu dah jelas. Dah jelas. So sekarang ni kita nak langkah satu step, nak mengajak orang supaya ada fikrah macam mana fikrah kita. Itu dia. Maknanya daripada fikrah kita ni, kita nak orang lain juga ada fikrah seperti kita. Ada fikrah seperti kita. Maka hari ini kita buat usrah nak ambil kefahaman agama. Sekadang-kadang orang, contohnya antara fikrah yang jelas, bila kita sebut agama itu kehidupan, tapi tak ramai orang boleh cerita agama itu kehidupan macam mana. So kita nak memperjelaskan kepada mereka apa itu agama. Agama itu adalah kehidupan. Apa dia? Di situ kita bermula dengan usrah. Okey, seterusnya kita pergi pada slide seterusnya. Anda rasa ni macam mukadimah saja. Kita melihat masyarakat kita hari ini, macam mana sabda Rasulullah SAW. Hampir kamu akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seperti mana pemakan mengkerumuni ke atas satu hidangan. Lalu sahabat tanya, adakah kerana sedikit bilangan kami pada hari itu? Malah kamu pada hari itu banyak, kata Rasulullah SAW, tapi kamu seperti buih banjir. Di ketika itu Tuhan akan mencabut kegurunan dari seteru ataupun musuh-musuh kamu terhadap kamu. Di masa yang sama Allah akan mencampakkan dalam ke atas kamu penyakit wahan. Sahabat tanya, apa penyakit wahan itu? Cintakan dunia, takutkan mati. Ini dia. Masyarakat kita hari ini takut cintakan dunia, takutkan mati. Ini kita kena ubah masyarakat kita supaya apa? Supaya ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, ingin ke akhirat nanti, maknanya di satu alam yang kekal abadi. Tapi masyarakat kita tidak. Mereka lebih sukakan kehidupan dunia. Contoh paling dekat, bila kita buat program agama, tak ramai datang program. Yang datang program hanya beberapa kerat sahaja. Bila kita buat apa-apa program agama, datang hanya 2-3 orang sahaja. Bila kita minta memberi sedikit sumbangan untuk agama, maka 2-3 orang sahaja. Ini menunjukkan manusia pada hari ini lebih cintakan dunia berbanding cintakan akhirat. So sahabat-sahabat, adik-adik, kawan-kawan semua, kita kena ambil tanggungjawab ni, mengubah perspektif masyarakat. Alhamdulillah, anda percaya kepada yang hadir pada hari ini, mereka ini jelas bahawa kita ini, hidup kita yang paling kekal abadi adalah akhirat nanti. Itu kita kena letak keyakinan dalam hati. Kecintaan dunia ni sementara, tak menjanjikan hari ini kita solat isyak, kemungkinan esok pagi kita mampu solat subuh. Tak ada siapa boleh janji, tak ada garanti, tak ada hoken dan sebagainya. Okey, so dari situ maka kita tengok apakah takrif usrah. Sebab tadi Nabi sebut bahawa umat Islam hari ini umat yang macam buih-buih kan. Umat yang macam tak ada apa-apa, tak ada nilai. So hari ini tanggungjawab kita ialah apa? Ialah membentuk masyarakat yang bagus, yang berkualiti, tidak seperti mana buih-buih banjir yang disabda oleh Nabi SAW. Jelas tak tanggungjawab kita ni? Maknanya tanggungjawab kita hari ni, tengok kat sekeliling kita, macam mana kualiti kawan-kawan kita, kualiti sahabat-sahabat sekeliling kita. Berapa ramai yang bersembahyang, berapa ramai yang tak bersembahyang, berapa ramai yang menjaga pergaulan bebas, berapa ramai. Kualiti tak ada. Nah, inilah tanggungjawab kita, tanggungjawab kita bersama. So bila kita nak masuk lebih spesifik berkenaan usrah, sebab kita nak cerita macam mana nak buat usrah, nak cerita benda yang nak cakap selalu ni just kepada memberi semangat. Okey, so hari ni semua orang yang ada dalam ni kena
tekad dalam hati dia, aku nak membantu orang dekat sekeliling aku. Aku nak ubah orang keluarga aku. Aku nak ubah adik-adik aku. Aku nak ubah kawan-kawan aku. Aku nak ubah orang dekat tempat aku. Tapi macam mana? Dengan kaedah pembentukan usrah. Apa maksud usrah? Maksud usrah ialah mekanisme untuk meningkatkan individu secara terancang, setingkat demi setingkat, berdasarkan matlamat-matlamat tertentu. Nampak? Kita buat kelompok-kelompok kecil ni tujuan dia untuk apa? Supaya kita dapat buat mendidik masyarakat secara apa? Secara terancang. Itu yang penting. Kena tulis. Yang pertama sekali, kita nak membentuk masyarakat kita secara terancang. Itu yang pertama. Kemudian, terancang yang macam mana? Terancang secara berperingkat. A, B, C, D, E, F, G. Kena ingat. Terancang yang macam mana? Terancang yang berperingkat. Itu yang kedua. Kemudian, berdasarkan apa? Berdasarkan goal tertentu. Kalau dalam 7 Habit tu jelas cerita berkenaan goal. Bila kita nak buat sesuatu, mesti ada matlamat, kena ada goal dia. Goal setiap individu yang kita nak bentuk. Nampak? Tanggungjawab kita semakin berat, okey? Tanggungjawab kita semakin berat. So, yang menjayakan sebuah usrah ini, yang pertama sekali adalah murabbi, yang kedua manhaj, yang ketiga bi'ah. Murabbi ni siapa? Murabbi ni orang yang nak buat usrah. Orang yang nak membentuk masyarakat tu. Nampak semakin berat tak tanggungjawab ni? Memang kita dah tahu. Sekarang ni bukan hanya setakat tahu, kita nak bagi tahu kat orang pula. Nak bagi tahu kat orang. So tanggungjawab dah semakin berat. Maknanya murabbi kita meletakkan diri kita ni sebagai mak ayah, mendidik anak-anak. Kita ni sebagai pemimpin negara, membentuk masyarakat. Kita ni pemimpin keluarga, membentuk anak-anak. Kita ni kawan-kawan yang membimbing rakan-rakan. Itu tanggungjawab kita. Nampak tak? Macam-macam benda kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kita ni lah orang yang bakal mengubah masyarakat. Yang kedua ialah sistem. Sebab kita nak terancang, maka perlu ada sistem. Apakah kaedah terbaik untuk melaksanakan usrah? Yang ketiga ialah suasana. Suasana yang akan membina masyarakat tersebut. Okey. Yang pertama sekali, sebelum kita nak sibuk dengan orang, kita kena sibuk dengan diri kita. Kita kena sibuk dengan diri kita. Yang pertama sekali kita tengok murabbi, diri kita. Diri kita kena macam mana? Diri kita kena ada dua. Yang pertama, diri kita nak mentarbiah, nak mendidik, nak berdakwah. Yang kedua, diri kita nak ditarbiah. Sebab kita nak mentarbiah orang, kita tak boleh satu level dengan orang. Level kita kena up sikit. So tak boleh kita sibuk mentarbiah orang, pada masa yang sama kita tidak pernah cuba untuk meningkatkan kita punya kualiti diri. Kalau dulu kita kalau baca Quran kita merangkak-rangkak, hari ni kita rasa ada tanggungjawab dakwah, kita kena cuba sedaya upaya memperbaiki bacaan Quran kita. Kalau dulu kita ada setakat tahu berkenaan Islam tu apa, iman tu apa, kita kena upgradekan ilmu kita supaya kita dapat menyampaikan supaya orang faham apa itu Islam. Kita faham dah okey dah, tapi kita kena upgrade supaya orang tu dapat faham. Macam mana tu nanti kita akan cerita kemudian. Kita mentarbiah dulu, kita dah tahu dah, kita dah faham Islam tu apa, kita insya-Allah sembahyang tak tinggal, semua tak tinggal. Maka kita kena upgrade diri kita daripada hanya sekadar tahu ke peringkat mampu memberitahu kepada orang. Boleh ya? Kemudian itulah yang perlu ada kepada seorang yang bakal berdakwah. Maka di kalangan kita kena banyak mendengar kuliah-kuliah agama. Di kalangan kita kena banyak membaca. Di kalangan kita kena ambil tahu sekeliling. Tak boleh sekadar kita tahu berkenaan Islam tu apa, kita kena upgrade lagi pengetahuan macam mana nak menyampaikan Islam tu dengan lebih menarik. Itu dia. Maka pembacaan berkenaan Islam kena banyak. Penulisan orang-orang berkenaan Islam kena kita banyak membaca, supaya kita bagi dekat orang tu, orang dapat faham dengan baik. Yang seterusnya ialah, sebab itu kata Sayyidina Ali, siapa yang tidak ada apa-apa tidak akan dapat memberi apa-apa. Sebab itu diri kita ni kena ditarbiah, pada masa sama mentarbiah. Okey. Kemudian
Selepas itu maka dalam kita nak buat usrah ni, kita kena ada persediaan. Kena ada persediaan. Pertama sekali persediaan diri. Persediaan diri. Yang mana ada dalam surah Al-Mudassir. Yang bermaksud, hai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Dan Tuhanmu maka agungkanlah. Kena sentiasa agungkan Tuhan. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Jangan kata kita buat semua ni kerana nak tunjuk-tunjuk. Dan untuk itu memenuhi perintah Tuhanmu dan bersabar. Bila kita buat dakwah ni, kena bersabar. Ini persediaan kita. Persediaan kita bila kita kena selesaikan masalah dosa, kena tinggalkan. Pakaian kita, style kita, cara kita, kena elok, kena kemas. Kemudian kita ni orang yang sentiasa ingat ke Allah Ta'ala. Besar ni tanggungjawab ni. Bukan kecil ni. Ni bukan buat usrah kat sekolah sebab senior suruh buat, tak. Nak ubah orang. Maka pergantungan kita ni kena pada Allah Ta'ala. Jelas tak? Ini bukan sebab senior suruh ni. Ni sebab kita rasa ada tanggungjawab. Sebila kita nak ubah, maka kita kena bersihkan diri kita supaya orang nak terima dakwah kita macam mana kita nak cakap dengan berkesan. Bukan hanya skill saja yang kena ada, pada masa yang sama kena ada perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Boleh ya? Okey, seterusnya manhaj. Manhaj kita yang pertama sekali, sistem kita mesti ada asas kefahaman. Kena ada tahu berkenaan ilmu-ilmu. Bukan hanya ilmu apa itu Islam, apa itu uluhiyah, apa itu rububiyah. Macam mana Nabi SAW berdakwah sebelum kerasulan, selepas kerasulan, peringkat Mekah, peringkat Madinah, perang Badar, perang Hunain, perang Uhud. Bukan setakat tu, ilmu tu saya tahu. Kena ada juga kefahaman memahami manusia. Macam mana nak sampaikan kepada manusia. Memang kita sampaikan benda ni ilmu wahyu, ilmu yang ketuhanan, ilmu Allah Ta'ala. Tetapi orang yang kita nak sampaikan tu dia manusia. Tak cukup kita kata cukup beriman saja. Macam mana kita nak bagi orang tu rasa berminat dengan Islam. Kemudian asas kedua manhaj dakwah kita dari sisi sikap, akhlak dan keyakinan. Bila kita bagi tu kena ada confident. Ini masalah-masalah orang yang bawa usrah. Bila tak ada confident, dia membawa problem nanti. Kena ada confident. Maka sebab itu di kalangan kita kena banyak dengar kuliah agama. Sebab bila kita sebut pasal Islam, kita tak rasa takut-takut, tak rasa macam confused. Bila kita nak sebut pasal ilmu fiqh, pasal fiqh, pasal kuf, kita clear. Kita dengar daripada ustaz yang kita yakin. Kita baca dari buku yang benar. Kita tengok hadis dan dalil. Bila sebut pasal kuf, kita boleh jawab dengan rasa tenang, tidak rasa ragu-ragu. Begitu. Kemudian pelaksanaan manhaj yang berkesan dan praktikal. Ikutlah kita nak kita nak guna PowerPoint ke, kita nak buat tayangan video ke, itu semua kepelbagaian yang ada. Bawa usrah ni jangan jumut. Jangan duk style biasa. Kadang-kadang kalau ada masa, kita ada masa-masa lapang, kita buat PowerPoint, kita mainkan video dan sebagainya, supaya supaya kita dapat memberi kesan berkenaan usrah kita. Kemudian suasana yang macam mana, dari segi bacaan, penggunaan media, kata-kata, contoh-contoh, kemudian dan sebagainya lah. Itu tak apa ni, saya rasa tak penting sangat. Okey. Pertama sekali, bila kita bawa usrah, kita nak memberitahu. Nak bagi tahu dekat orang. Bukan setakat bagi tahu, dalam usrah kita nak membina mahu. Maka kena ada amali. Macam mana kita nak bentuk amali? Sebab itu dalam usrah kita kena bertadarus. Kita ada bacaan hadis. Baca hadis-hadis yang fadail. Hadis fadail. Menaikkan semangat untuk beribadat dan sebagainya. Bukan sekadar bagi tahu. Yang kedua, memberi mahu. Supaya ahli-ahli usrah kita ni menuju mampu. Kita sentiasa berpesan ke anak usrah kita, baca Quran tiap hari. Ini dalam usrah itu pembentukan yang dibuat. Sebab kita ni nak buat sistem yang terancang. Bukan buat lebih kurang, orang datang kuliah macam program umum orang balik. Bukan macam tu. Usrah ni sistem dia lain.
Dalam program umum, setakat itu saja kita mampu. Tapi usrah, kita nak membentuk. Kita nak membentuk, maka bukan setakat bagi tahu, kena memberi mahu. Beri keinginan untuk laksanakannya. Mungkin sekali-sekala kita berkumpul semua ahli usrah kita buat apa? Solat tahajud berjemaah, buat tidur ramai-ramai dalam satu rumah. Tidur rumah nakik ke rumah anak usrah ke, untuk esok malam kita untuk sembahyang malam. Kita mungkin tetapkan minggu ni secara tiba-tiba usrah ni kita bincang. Apa kata minggu ni hari Khamis kita puasa ramai-ramai. Lepas tu kita buka puasa ramai-ramai. Nampak? Memberi mahu. So dengan ukhuwah ni, dia akan membentuk. Nanti orang kata, antara yang aku boleh dapat dekat usrah ialah aku kekal setiap hari Khamis aku mesti puasa. Kesannya apa? Kesannya sebab nakibah aku kadang-kadang setiap sebulan sekali dia ajak aku puasa hari Khamis. So yang antara perkara yang melekat dalam hidup aku waktu aku jual usrah, aku mesti apa? Aku mesti puasa setiap hari Khamis. Nampak? Ini orang kata kaedah membentuk. Inilah pelaksanaan usrah. Maknanya bukan hanya sekadar memberitahu, pada masa yang sama memberi mahu. Ini nakibah kena bijak lah, kena clear, kena pandai. Sebab kita ni nak berdakwah, nak membentuk. Boleh ya? Bukan hanya sekadar memberitahu, tetapi memberi mahu. Kalau kita bijak sana, insya-Allah kita mampu melaksanakan usrah dengan baik. Boleh ya? Boleh ya? Sebab antara contoh Ustaz Azrizal kata antara kesan usrah ni dia dapat ialah kesan dia, setiap kali dia pergi mana-mana dia akan bawa kertas dan pensel. Pergi mana-mana, duduk dalam bah ke, berjalan ke, kertas dengan pensel mesti ada kat poket. Sebab apa? Sebab nakik dia pesan, pergi mana-mana mesti buat pensel dan kertas, kerana pensel dan kertas ni menambahkan ilmu. Walaupun kita nampak kecil, tetapi kesan daripada usrah tu buat dia ingat sampai sekarang. Mungkin macam hasil kesan dari usrah kita, anak usrah kita buat sembahyang mesti buat sembahyang jemaah. Dia tak boleh tinggal sembahyang jemaah. Nampak? Ini pentingnya bukan hanya memberitahu, tetapi memberi mahu. Kita tak bincang cara nak bawa tajuk usrah tu. Baru kita bincang pelaksanaan biasa. Boleh ya? Membina mahu kemudian ke arah membentuk kemampuan untuk buat usrah. So jangan sekadar bila kita fikir usrah ni besar, kita fikir nak buat yang besar saja. Start benda yang kecil-kecil, yang simple. Tadarus, start tadarus, kita sebagai pesan dekat anak usrah kita sebagai contoh. Ini tanggungjawab dakwah. Kita bukan nak jadi ustazah, nak cerita benda-benda macam apa itu jihad kan. Yelah, sampai satu peringkat usrah ni banyaklah peringkat, nanti anda akan cerita peringkat usrah. Mungkin sekarang ni anda rasa antum semua nak buat usrah peringkat orang-orang biasa, orang tahap satu, baru nak supaya memperbaiki amal ibadah. Ini anda punya main side lah. Bukan nak ke arah bentuk usrah melahirkan mujahid lagi. Baru start supaya anak-anak usrah kita ni orang yang peringkat takrif, maknanya orang yang kenal Islam, kemudian ingin belajar, ingin sembahyang, ingin memperbaiki ibadah dia, ada set minda macam tu. So jangan hanya dia fikir bila nak buat usrah nak buat benda besar saja. Yang besar tu kita. Orang yang nakib ni dia tak boleh standard satu level. Kena level up sikit. Pengetahuan dia berkenaan tanggungjawab jihad, apa penegakan negara Islam, dia kena tahulah semua tu kan. Khalifah Islamiyah, Palestin, semua tu dia kena tahulah. Peringkat anak usaha yang nak bentuk ni, ilmu tu akan dibagi dengan sikit. Sebab pembentukan secara terancang. Boleh ya? Okey, ini peringkat usrah. Yang pertama sekali, dalam kita nak buat usrah, yang pertama sekali kita membina hubungan mesra. Kita selalu pergi lepak rumah anak usrah kita. Ikutlah apa ni, dakwah fardiyah, boleh juga dakwah individu kan. Kita membina hubungan mesra dengan usrah, ahli-ahli usrah. Kita masak sama-sama, jogging ke setiap pagi, masing-masing lah. Kemudian membangunkan iman, naikkan keimanan dalam diri, dalam ahli-ahli usrah kita. Membangunkan iman, sentiasa membicarakan hal-hal iman. Macam Riyadhus Shalihin itu cukup bagus, digunakan untuk membangkitkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Fadilat beramal dan sebagainya.
Yang kedua, tahap pertama, yang tadi tu bukan tahap, itu hanya perkara biasa. Maksud tahap pertama ialah dalam usrah kita nak menyelesaikan masalah asasi dalam kehidupan. Seperti tinggal sembahyang, tak mau berpuasa, bergaul bebas. Ini tahap pertama. Maknanya anak usrah kita yang hoha-hoha. Tahap yang kedua, kita nak melahirkan individu yang hakikat ibadah. Ibadah dia ibadah macam mana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kefahaman Islam dia semakin baik. Dia boleh menerima Islam yang sebenar. Kalau yang tahap pertama baru nak selesaikan masalah aurat, aurat tutup tak kemas lagi, tudung pakai terbuka lagi, itu tahap pertama. Tahap kedua kita nak memperbaiki ibadat. Bukan hanya ibadat wajib, malah ibadat sunat. Itu dalam pelbagai dan macam-macam lah. Kemudian yang ketiga, tahap pembentukan da'i. Maknanya nak lahirkan orang yang bawa usrah kita. Buat usrah sampai ada orang yang akan ganti usrahnya. Itu penting. Buat usrah sampai ada pengganti usrah dia. Walaupun dalam kelompok kita tu macam-macam orang, tetapi dia ada target-target dia yang tertentu. Supaya apa? Usrah ni berjalan dengan baik. Suasana agama ni dibina dengan baik. Itu dia. Kemudian akhirnya membentuk sifat jama'i, maknanya bekerja dalam jemaah. Itu tak apalah, itu anda tak nak uraikan. Nombor 3 dan nombor 4 tu tak perlu. Sebab peringkat sekarang ni peringkat kita nak macam mana nak buat usrah kat tempat kita. Sesi usrah. Okey. Dalam kita nak buat usrah, perkara-perkara biasa yang selalu dilaksanakan, yang pertama sekali tilawah Al-Quran. Kena bina tilawah Al-Quran. Sentiasa membetul bacaan Al-Quran di sesama ahli kita. Kita juga memperbaiki. Kadang-kadang dalam usrah bukan kita yang terbaik baca Al-Quran, tak payah malu. Maknanya baca dalam usrah ada seorang anak usrah tu, dia bacaan Al-Quran dia lagi bagus, lagi power. Dia membetulkan tajwid dan sebagainya. Mana di sini kita dua hala. Bukan kita ni kita nak bagi kita yang hebat, tak semestinya. Kita juga ingin ditarbiah. Sebab itu dalam usrah, so kepelbagaian dalam ahli usrah kita tu kita gunakan. So yang antaranya ialah kita membaca Al-Quran. Itu antara kewajipan yang perlu ada, tilawah Al-Quran. Yang kedua, tazkirah. Tazkirah peringatan. Sebelum kita masuk sebelum kita masuk kepada main topik, bagi tazkirah. Sebab kita nak membentuk, bukan nak bentuk anak usrah kita sahaja, juga membentuk jiwa kita. Tazkirah yang macam mana? Tazkirah berkenaan iman, bahawa kita ni bila-bila akan mati. Kena peringatan. Carilah apa-apa buku-buku tazkirah ke, apa ayat-ayat dalam website ke, ingat akhirat ke, Riyadhus Shalihin tu dalam dalam Nuqaba IPIJ punya grup tu, dalam tu ada telah diuploadkan Riyadhus Shalihin. Dari situ boleh check, type sebab PDF kan, type situ apa iman, tajuk iman, nanti dia keluar. Apa sabar contohnya, apa ni tawakal contohnya, type nanti keluar saja perkataan tawakal. So kita boleh pergi ke muka surat tawakal tu. Mudah, zaman sekarang ni zaman mudah, tak perlu nak kena buka muka surat sendiri, ni type dalam tu dia keluar sendiri. So tazkirah ni penting. Tazkirah ni penting sebagai iman keyakinan, bukan hanya untuk hal usrah kita, tetapi diri kita ni, memperingatkan diri kita untuk beramal ibadat. Contohnya kita nak membina semangat bangun sembahyang malam, kita buat tazkirah sembahyang malam, type. Usrah ni fleksibel. Silibus tu hanya sebagai rujukan kita sahaja. Dia sebenarnya untuk yang nombor 3, bahan fikrah utama, maknanya tajuk perbincangan. Tazkirah ni kita ikutlah nak bawa apa pun. Yang penting dia memberi kesan membina jiwa kita, membina iman kita. Kalau kita nak beri semangat bangun sembahyang malam, kita buat tazkirah bangun sembahyang malam. Setiap kali usrah baca hadis-hadis, kepentingan dan sebagainya. Okey. So yang pertama sekali, yang ketiga yang penting ialah bahan fikrah utama, iaitu tajuk usrah. Tajuk usrah. So ini yang penting. Ini antara yang penting. Bila kita tak pandai bawa usrah, kita tak pandai nak olah tajuk, ia memberi kesan yang buruk kepada usrah. Maknanya orang dengar, alah tajuk sama je. Tajuk sama tu bukan masalah tajuk tu sama. Kita ni tak pandai bawa usrah. Tajuk Islam, iman, ihsan sekalipun, tapi kalau kita pandai mengolah dengan baik, dia mampu memberi kesan yang baik dalam membuka minda ahli-ahli usrah. Contohnya, kita menceritakan Islam,
Kalau kita dah tahu Islam tu apa, sebut saja Islam tu apa sebagai mukadimah. Tetapi yang penting sekali kita membincangkan orang-orang Islam dalam masyarakat sekarang. Islam yang hanya pada kulit saja. Benda-benda tu kena tahu, kena diperbincangkan. So banyak membaca itu penting di kalangan ahli usrah. Contohnya antara tajuk yang besar seperti kerasulan. Kerasulan Nabi SAW. Sebelum kerasulan, apa yang tidak cerita pasal kerasulan Nabi SAW? Pengolahan yang baik, kata-kata yang baik itu penting. Macam mana? Sebab itu ana berpesan kepada semua, bila antum semua baca satu tajuk nak bawa usrah minggu depan atau esok ni ada usrah, kita tengok tajuk minggu ni iman, Islam, ihsan. Lepas tu yang keduanya apa ni? Sebelum kerasulan. Antum kena buat kesimpulan sebelum pergi berusrah. Maknanya aku tengok tajuk tu, aku fikir kejap. Mungkin pembentang dia bukan kita, pembentang dia anak usrah kita. Kita kena fikir sekejap. Anak usrah kita bentang macam mana kita tak tahu. So kita fikir sekejap, apakah poin penting dalam sebelum kerasulan. Sebagai contoh, Nabi SAW sebelum Rasul. Nabi SAW sebelum Rasul merupakan seorang Al-Amin contohnya. Kemudian Nabi SAW ni apa lagi? Membantu orang buat Kaabah contohnya. Nabi belum jadi Nabi ni, dia tak tahu lagi dia Rasul ni. Kemudian Nabi SAW sebelum kerasulan, sebelum dapat wahyu kerasulan, Nabi membantu orang berperang. Nabi SAW dimatikan kedua ibu dan ayahnya sewaktu dia kecil. Ayah dia meninggal waktu dia dalam kandungan, mak dia mati waktu Nabi SAW dilahirkan. Kemudian apa yang kita dapat buat? Kita melihat bahawa kita tengok, ini orang kata nak buka minda, agak-agak apa poin yang kita boleh bagi daripada itu? Orang dah tahu dah kan, semua orang dah tahu dah pasal jalan cerita tu. Tapi apa yang boleh menjadi benda yang menarik dalam isi golongan? Itu dia, kita kena fikir apa yang kita nak bagi dalam usrah tersebut. Itu yang susah tu, pengajaran daripada kisah tu. Yang penting lah pengajaran daripada kisah tu. Apa pengajaran tu? Agak-agak benda ni kalau tidak jadi macam biasa lah. Dia jadi usrah apa? Kalau usaha orang dah tahu dah, tak mai pun orang tahu. Yang tu je tak tahan tu kan. Apa yang anda nak cerita? Kalau tengok dekat belakang ni, dalam slide Ana ni, Ana ada buat latihan kan. Latihan. Antara latihan yang ketiga tu, sediakan penyampaian 5 minit untuk jelaskan tentang satu-satu tajuk. Contohnya tajuk sebelum kerasulan. Apa yang anda nak cerita? Ahli usrah dia akan bentangkan. Sebab dalam usrah ni, kalau Ana buat usrah, kita nak latih supaya ahli usrah kita ni membaca pasal-pasal Islam. Membaca pasal Islam. So kita bagi satu tajuk, balik study. Minggu depan bentang. Ni untuk CA. Ataupun bagi kat semua ahli usrah kita kena, minggu ni kena berstudy bab ni. Okay. Maknanya ketat. Tajuk tu janganlah yang panjang sangat kan. Maknanya 2 muka surat gitu, untuk dia balik study. So dia orang bentang. So nakibah nanti datang, dia dengar pembentangan ahli usrah dia akan memberi kesimpulan daripada usrah hari itu. Sebenarnya kita nak bagi usrah yang berkesan tau. Boleh tengok bila usrah yang berkesan ni, bila apa? Bila ahli usrah kita jumpa, kita dia cakap, contoh dia merasakan hilang seorang pengganti. Bila pengganti tu tak ada, dia rasa macam sepi sangat. Itu dia. Itu usrah yang berjaya. Kemudian contoh dia mungkin dia akan cerita, dia akan bagi tahu, kita kena buat usrah selalu ni. Nampak? Itu menunjukkan bahawa dia telah memberi kesan kepada ahli usrah dia. Maknanya dia kehilangan orang yang penting. Maknanya bila tak ada dia ni, usrah dia tak best. Okay. So macam mana kita nak jadi orang yang macam tu? Kita kena bagi sesuatu yang baru dekat dia. Ada ke tak ada kan? Wallahualam lah tu. Okay. Kita kena memberi sesuatu yang baru supaya dia rasa best lah tak usulnya, aku dapat satu benda yang baru. Selain kita membentuk dari segi keimanan, orang akan sukalah sebab kita buat tadarus. Orang yang datang tadarus mungkin dia minat, aku dapat perbaiki bacaan aku, kemudian dapat memperbaiki iman aku. Lepas tu yang macam Ana cakap tadi kan, maknanya membina sembahyang tahajud ramai-ramai. Kita jalinan ukhuwah. Ukhuwah ni paling penting. Dalam usrah ni ukhuwah paling penting. Untuk kita solat, ibadat dan sebagainya lah. Maknanya pentingnya
kita ada jalinan-jalinan ni. Maknanya tarbiyah-tarbiyah yang bentuk kecil-kecil ni pun penting. Baca maksurat. Jadikan maksurat ni sebagai amalan harian ahli usrah kita. Sentiasa bagi semangat. Jangan hanya baca dalam usrah sahaja. Kita cuba juga baca. Memberi nasihat. Puasa minggu sekali. Itu pun antara benda yang boleh menguatkan lagi usrah. Antara yang penting juga adalah isu-isu yang kita bincangkan. Kita nak berkelainan. So sebab itu ahli usrah kena banyak berfikir dan membaca. Sebelum dia datang usrah, dia kena fikir dulu benda ni. Apa yang aku nak bagi benda yang lain sikit. Untuk tajuk ni orang dah tahu dah, tapi nak berkelainan. Contohnya bila kita bercerita, kita bercerita sekarang ni, kita nak antara kita sebut tadi matlamat kita ialah nak memperbaiki fikrah kefahaman manusia. Kita tengok macam mana musuh-musuh Islam cakap dekat Nabi SAW ni, seperti kata agama ni dicipta oleh Muhammad. Agama dicipta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hujah kita? Hujah kita ialah mana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencipta agama sedangkan maknanya kalau Nabi Muhammad SAW ni hidup dengan keadaan ada mak, ada ayah, ada tok wan, maka ada keluarga yang bahagia, maka orang akan kata Nabi Muhammad SAW mencerita satu agama yang baru. Sebab apa? Sebab latar belakang keluarga dia. Gandhi tak, Gandhi orang biasa. Dr. Mahathir contohnya. Dr. Mahathir kalau dia buat agama baru, kan, memang orang tak percaya sebab latar belakang dia, keluarga dia bagus-bagus, kan? Bagus-bagus. So orang akan cakap dia buat agama sendiri. Maknanya idea-idea semua hasil pemikiran dia. Hasil pemikiran dia. Maknanya cakap-cakap dia, kata-kata dia menarik itu sebenarnya hasil pemikiran, hasil pendidikan dia yang bagus. Itu dia. Maka kita kena sentiasa jauh. Benda ni sebenarnya bukan anda cakap sendiri. Sebenarnya ada dalam buku. Maknanya buku dalam fiqh harakah ada tulis, atau fiqh sirah ada tulis. Maknanya cuma benda ni tak sampai dekat orang. Kita pun tak belajar. Dekat sekolah cikgu tak cerita pun kat kita. Tapi bila kita membaca, kita mengkaji sebelum datang usrah, maka benda ni akan membantu ahli usrah kita untuk mengetahui. Begitu. Kita menceritakan sebab apa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, dalam keadaan susah kehidupannya. Sebab apa? Sebab kehidupan seorang pendakwah itu memang susah. Kalau diberi senang lenang, mana payahlah seorang Nabi ini untuk berhadapan dengan kesusahan yang akan datang nanti. Sebab itu Allah Ta'ala mentarbiah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah. Contohnya, Nabi bela kambing. Sebab apa Nabi bela kambing? Sebab apa ditakdirkan Nabi bela kambing, tidak ditakdirkan Nabi bela unta? Kan? Siapa bagi idea? Nabi boleh bela kambing, sebab apa tak bela unta? Sebab unta ni kasar. Orang kasar. Bila Nabi bela unta, Nabi bukan jadi seorang yang kasar, seorang yang keras. Tapi bela kambing ni, kalau tanya pembela kambing, kambing ni dia manja. Dia tak boleh buat suka-suka. Kalau buat suka-suka nanti dia sakit. Dia kena hujan nanti dia boleh berpenyakit. So dia kena beri kasih sayang. Sebab itu seorang pendakwah, dia kena lemah lembut. Kalau dia seorang yang kasar, dia mudah mengamuk. Dia mudah berlawan. Nabi ditakdirkan. Sebab itu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis bahawa setiap rasul itu adalah pembela kambing. Maksudnya setiap nabi-nabi ni memang kerja dia dulu pembela kambing. Ada dalam hadis. Maka ini menunjukkan itulah tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kena keluar daripada kotak orang yang dah ada. Bila kita cerita pasal Islam, kita cerita pasal uluhiyah rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita kenalah bercerita dalam soal masyarakat sekarang ni. Jangan duk bercerita Islam itu adalah ini. Tapi keluar sikit. Ambil isu-isu masyarakat berkenaan masalah gejala sosial, gejala ni, gejala tu, kena sentuh benda-benda macam ni. Nak sebut direct tak boleh lah sekarang, kan. Dia kena ada artikel tu baru boleh hurai. So ini kita kena keluar daripada kotak yang kita belajar dalam sekolah. Semua ikut sekolah yang sama. Tapi bila kita bawa usrah, kita cuba bawa keluar daripada tajuk dalam kelas tersebut. Itu penting. Boleh, Kemudian antara perkara yang penting bagi anda dalam usrah ialah bahan sokongan. Bahan sokongan. Usrah ni bila kita cerita benda,
benda bahan fikrah utama itu macam cerita Nabi, Isra Mi'raj, Islam, perkara-perkara yang membatalkan akidah, fahaman-fahaman, ideologi kan. Benda sokongan ialah isu semasa. Itu penting. Dalam usrah jangan sesekali meninggalkan isu semasa. Contohnya isu yang boleh kita bawa baru-baru ni berkenaan seorang menteri keluar VCD lucah seorang menteri kesihatan. Mesti kesihatan pula tu. Kan? Benda ni boleh dibincangkan dalam usrah. Tak ada masalah. Isu masalah bersih contohnya, orang berdemonstrasi. Apa pendapat kita berkenaan isu ni? Isu Hindu buat reformasi. Kena cerita benda ni. Kan? Apa lagi? Isu kes rogol. Adik kita, apa nama adik tu? Anda tak ingat dah. Isu murtad. Bincangkan dalam usrah. Supaya inilah sebagai peranan kita, bukan hanya adik Nurin. Supaya usrah kita ni bukan bertapak dalam hanya teori, tetapi bertapak dari segi realiti semasa. Benda ni akan berkait rapat. Sebab apa? Sebab apa hari ni kes rogol begitu banyak? Bincangkan dari sudut Islam. Apa dia? Apa masalah negara sebenarnya? Bincang benda ni. Inilah akan membangkitkan lagi suasana usrah. Supaya ahli usrah kita ni mengambil tahu berkenaan dunia luar. Itu penting. Kemudian antara sesi usrah ialah sifat murabbi. Diri kita sendiri, cara kita berpakaian, cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi mestilah kemas. So yang tahap-tahap ni rasa masa ni tak perlu. So tengok dalam kita bawa usrah, kita tengok kemampuan anak usrah kita. Kalau anak usrah kita tidur dalam waktu usrah, buat sejam cukup lah. Jangan buat sampai 2 jam. Nanti kesian dekat dia kan. Kalau anak usrah dia bersemangat, buat 2 jam, buat 3 jam kan. Okey. So tengok ahli usrah kita. Tapi kita sebagai ahli usrah menakib atau murabbi, mesti berperanan. Berperanan mengontrol suasana tersebut. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, ini latihan saja. Yang latihan pertama ialah tunjukkan perancangan anda untuk berhadapan dengan adik-adik nakal. Tidak minat dengan usrah, lalai dengan kehidupan, sibuk dengan study. Ini kena kaji. Nampak? Anda sekarang ni nak anda buat latihan pertama ni sebab apa? Bagi latihan pertama ni ke anda semua sebab apa? Sebab kita ni nak membentuk orang. Maka nak bentuk orang, kita bukan nak buat sekadar ambil orang yang pandai-pandai je. Orang yang biasa-biasa pun kita nak dekati. So bila kita buat usrah terhadap orang biasa, orang yang tak berapa ingin berminat dengan usrah, kita kena fikirkan inisiatif. Kalau budak ahli usrah kita ni orang yang lalai dalam hidup dia, dalam beragama, sibuk dengan study sampai tak ada masa berusrah, kononnya lah. Kemudian nakal, kemudian tidak berminat dengan usrah. Macam mana pendekatan kita bila orang ahli usrah kita tak minat dengan usrah kita? Ini kita kena bincangkan. Tengok video ke, kumpul tengok video pun boleh, tak ada masalah. Jangan setiap minggu tu asyik buat usrah ya, sampai tak ada langsung benda-benda hiburan dalam usrah. Mungkin pilih hari usrah, hari tu kita pergi makan dekat Caesarea tu kak. Benda ni boleh, aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat, insya-Allah. Kemudian latihan kedua, sebelum antum semua nak buat usrah, bila nak buat usrah, cuba tulis dalam kertas siapa ahli usrah kita, setakat mana kefahaman dia, setakat mana minat dia dengan usrah. Rancang pendekatan yang terbaik. Kalau tajuk yang berat tu tak boleh lama sangat sebab dia cepat bosan, lebih banyakkan kepada baca hadis, kemudian tadarus, kemudian bincang isu semasa yang tidak bosan. So kena nilai benda ni. Lepas dah lama-lama sikit, barulah upgrade sikit, barulah buat kepada benda yang sukar. Macam tu. Kita kena bersabarlah. Kita ni pendakwah, kita ni da'i, kita ni nakibah. Kita kena, memanglah kita kata aku dah tahu dah, tapi tanggungjawab memberi tahu, memberi mahu, menuju mampu, itu tanggungjawab kita. Begitu. Dan sebenarnya yang ketiga ni, itulah ana bagi satu, antum semua sebelum pergi ke usrah, apa-apa tajuk pembentangan contohnya, kalau anda buat usrah, esok usrah tajuk apa, bagi tugasan siap, bagi bahan-bahan siap. So dia orang balik study. So untuk minggu hadapan, antum semua kena study tajuk yang antum bagi kat dia orang, study balik, tulis apa yang aku nak cakap, 5 minit yang boleh memberi satu benda yang kelainan. Dia orang mungkin bentang lain, bentang dalam kertas, macam mana kita nak beri kelainan kepada tajuk tersebut.
Uluhiyah. Uluhiyah ni buat cerita dengan kaitan dengan diri kita. Jangan duk sembang teori saja. Rububiyah Allah Ta'ala ni orang beriman bahawa Allah itu ada. Uluhiyah, tahu uluhiyah, kita beriman pada uluhiyah macam mana? Kita melaksanakan tugasan apa yang Allah Ta'ala bagi. Bila contohnya tahu uluhiyah, bila kita melaksanakan solat, melaksanakan puasa, tutup aurat dan sebagainya, sentuh, menjaga pergaulan, ini apa nilai tahu uluhiyah. Kita beriman kepada arahan-arahan Allah Ta'ala tu. Itu dia. Sebelum kita sentuh ni berkaitan dengan diri kita, barulah benda ini memberi kesan. Bila kita sebut pasal sirah hijrah Nabi SAW, pasal pengorbanan Nabi terhadap Islam, kita kena kaitkan diri kita supaya kita ni berkorban untuk Islam dan sebagainya. Susah payah sahabat mempertahankan akidah contohnya, dan sebagainya. Kena cerita dalam realiti diri kita dan diri sahabat-sahabat kita. Jangan duk sembang teori saja kerana ia tidak memberi kesan kepada ahli usrah. Menaikkan semangat, bangkitkan semangat mereka. Kadang-kadang cerita tajuk sirah ataupun tajuk Islam, tajuk sekularisme, tajuk nasionalisme, kena bawa isu dalam masyarakat. Nasionalisme contohnya, apa contoh yang dalam Malaysia ataupun dalam negara-negara umat Islam, atau dengan diri kita. Contohnya nasionalisme, kita duk berkawan dengan Melayu saja, tak nak bersahabat dengan orang Islam lain, orang Bangladesh, tak nak berkawan langsung. Ini sebab sifat bangsa yang tak perlu dibuang daripada diri kita. So benda macam ni kena fikir. Bukan cerita benda dalam kertas, tetapi benda dalam kertas tu mesti dikaitkan dengan diri kita dan diri ahli-ahli usrah kita. Itu dia. Style, cara. Sebelum datang usrah, untuk esok tu, tulis apakah poin yang penting yang perlu aku matomekan pada hari ni. Jangan pergi just baca dalam kertas tu saja. Itu usrah yang tidak berjaya. Dia akan memberi kebosanan sebab kita tidak mampu buat kesimpulan. Ahli usrah kita, kalau itu aku baca saja. So kita kena buat kesimpulan. Buat kesimpulan sebelum datang usrah. Tajuk-tajuk yang kita pilih tu. Boleh ya? Nak akhir sekali, berusahalah dan berdoalah dan bertawakallah, insya-Allah. Wallahu a'lam.